Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya. Nama saya Muhammad Isyam. Okey, jadi hari ini kita berjumpa lagi untuk maklumat seterusnya, iaitu maklumat untuk enjin 4 lejang. So kalau kita nak lihat enjin 4 lejang ni adalah enjin untuk kenderaan-kenderaan yang lebih berat, kenderaan-kenderaan yang besar dan kenderaan-kenderaan yang memerlukan kuasa yang lebih. Jadi dia memilih 4 lejang ataupun 4 stroke dalam erti kata enjin yang lebih besar dan enjin yang lebih kuat. Okey, jadi apa itu 4 stroke ataupun 4 lejang? Ia adalah menukarkan tenaga haba ataupun secara letupan di dalam enjin dan ditukarkan kepada tenaga mekanikal. Nanti kita akan lihat bagaimana. Dan seterusnya di situ terdapat beberapa operasi-operasi yang menggerakkan piston turun dan naik. Okey. Jadi kita mulakan dengan lejang yang pertama. Dalam proses ni ada 4 lejang, 1, 2, 3 dan 4. So kita mulakan dengan lejang pertama lah. Seperti yang dahulu saya dah pernah terangkan bahawa setiap lejang ni adalah pergerakan piston turun dan naik, turun dan naik. Ini 1 lejang, 2 lejang, 3 lejang dan 4 lejang. Okey, kita mulakan dengan lejang masukan ataupun kita panggil sebagai intake stroke. Intake stroke ni apa yang berlaku? Piston di dalam enjin akan turun ke bawah. Turun ke bawah daripada top dead center terus turun ke bottom dead center. Jadi dia akan turun. So pada ketika itu kita lihat campuran udara dan bahan api mula masuk sama ada daripada karburator ataupun daripada injection system. Daripada injector ataupun daripada karburator. Dah siap untuk dicampurkan untuk masuk dalam silinder. Jadi injap masuk terbuka. So intake punya valve ni mesti terbuka untuk membenarkan campuran udara dan bahan api ni masuk ke dalam silinder. Jadi ini adalah stroke yang pertama ataupun kita panggil sebagai intake stroke ataupun lejang masukan. Okey. Terus kita pergi kepada lejang mampatan. Ini proses-proses ni semua berlaku dalam enjin dalam kadar yang sangat cepat dan kita tak dapat nak bayangkanlah beribu-ribu RPM di dalamnya. Okey. Jadi kalau kita lihat yang kedua, apabila udara dan bahan api dah masuk, so dia bersedia untuk dimampatkan dan dia akan pergi pada lejang mampatan. Piston naik ke TDC, campuran udara berapi mula termampat kat sini dan injap semua tertutup. Maksud intake dan juga exhaust punya valve dua-dua kena close untuk mendapatkan satu mampatan yang cukup kuat, yang padu dan kuat untuk sebelum diletupkan. Okey, dari piston akan berat daripada TDC terus ke BTDC. Maksud BTDC ni adalah satu takat di mana dia belum mencapai lagi TDC. Jadi sebelum sampai TDC, dia ada BTDC. Dan apabila dia mencapai TDC, dia terus melompat ke lejang kuasa, iaitu kita panggil sebagai power stroke. Power stroke di mana udara yang bahan api sampai ke TDC tadi, letupan campuran udara yang bahan api tadi telah berlaku, spark plug telah keluarkan bunga api dan menyebabkan pembakaran ataupun letupan di dalam combustion chamber atau dalam ruang pembakaran. Dan automatically apabila ada satu letupan di sini, piston akan tertendang ke bawah. Piston akan tendang ke bawah dan menghasilkan satu pusingan enjin. Jadi lepas dah jadi satu letupan, terus kita lompat dia terus ke lejang exhaust. Udara yang bahan api yang telah terbakar tadi perlu dikeluarkan. Dia akan bersambung di dalam lejang, iaitu kita panggil sebagai lejang exhaust. Piston akan gerak ke TDC, piston akan gerak ke atas. Gas exhaust ditolak keluar. Mana gas exhaust akan tolak keluar. So injap exhaust akan terbuka. Pada ketika ini udara panas ni telah pun dikeluarkan oleh tekanan daripada dalam silinder dengan bantuan injap exhaust telah dibuka. Okey, di sini terdapat kalau kita lihat 1, 2, 3 dan 4. Okey, kalau kita lihat satu graf ni saya mudahkan supaya dia ni adalah tekanan berlawan dengan crank angle. Crank angle ni adalah memfungsikan untuk crankshaft. Crankshaft maksudnya 1 ke 2, maksudnya proses 1 dan proses 2 ini adalah proses yang ignition delay. Maksudnya ignition delay ini pembakaran yang ada free play, belum sampai lagi pembakaran. So apabila berlakunya 2 ke 3 adalah lejang mampatan. Maksud lejang mampatan tu ini adalah takat paling maksimum untuk mampatan dan terus dibakar. Dan 4 ini adalah dikeluarkan, exhaust dikeluarkan. So ini yang kita panggil sebagai crank angle, di mana crank angle ni perbezaannya adalah sekitar 10 darjah ataupun 10 degree. So kalau kita lihat dekat kita punya
flywheel kan, flywheel puli bawah tu kita nak tengok ada berapa angle yang kita boleh adjust sendiri menggunakan timing light untuk mendapatkan angle yang sebenar di mana berlakunya TDC dengan BTDC itu di situ. Jadi kalau ini mungkin benda yang agak sedikit rumit untuk difikirkan, tapi kalau kita lihat 3 adalah compression dan 4 adalah untuk pembakaran. Jadi saya rasa ini saja yang boleh kita jelaskan. Mungkin anda ada apa-apa soalan yang nak ditanya atau apa-apa komen, bolehlah turunkan komen, dan juga apa-apa pertanyaan di ruang komen saya. Jadi jangan lupa like, subscribe dan share, sebab ada banyak lagi video-video lain yang melibatkan enjin dan juga pengetahuan teknikal untuk kita bersama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.